every week saya kena buat presentation dekat dia, dan setiap minggu, hampir setiap minggu juga akan dimarah, akan dikoyak report. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai konnichiwa minasan. Bertemu kita lagi dalam kita punya Cakap Jepun podcast. Okay, so Hari Sensei, hari tu kita dah jemput Hari Sensei kan. Tapi kali ni kita jemput lagi. Kalau hari tu kita dah sembang pasal pengalaman Sensei bekerja kat Jepun. Hari ni kita nak cakap pasal pengalaman Sensei juga, tapi belajar kat Jepun. Okay, so Sensei nak kenalkan diri lagi sekali ke Sensei? Semua dah kenal. Semua orang dah kenal lah. Dah famous lah saya. Dari 3 podcast. Berapa followers di TikTok? Oi, berapa TikTok? InsyaAllah dah boleh buat live dah sekarang. Okay, saya jemput Sensei perkenalkan diri. Nak kenalkan diri. Nama saya Haris Ghazali, berasal daripada Pasir Putih, Kelantan. Sekarang menetap dekat Shah Alam. Pernah belajar dan bekerja dekat Jepun. Dan sekarang ini menjalankan bersama dengan tim program Cakap Jepun. Alright. Okey, alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, Haris Sensei juga merupakan founder ataupun selain founder, dia perkataan tu adalah penjumpa ke? Penjumpa. Dia yang menjumpai Cakap Jepun ni. Okay. Mengasaskan lah. Mengasaskan betul. Itu dia perkataannya. Tak sampai pula tadi. Okay, pengasas ataupun founder Cakap Jepun. Okay, so Sensei, sebelum ni Sensei pernah cerita dekat saya lah. Tapi kat saya je, orang lain tak tahu lagi. Sensei pernah belajar kat Jepun dalam 3-4 tahun macam tu. Lepas tu boleh kata macam sepanjang belajar tu Sensei orang kata macam liku-liku belajar lah ada turun ada naik. Teruk lah saya tak cakap. Bukan saya yang cakap. Okay, so itu yang kita nak kupaskan pada hari ni. Okay, so first thing first. Sebenarnya kenapa Sensei nak belajar kat Jepun? Sebab ada banyak lagi option. Boleh buat kat London, boleh belajar dekat Indonesia. Tapi kenapa Sensei pilih Jepun pada waktu tersebut? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya sambung belajar kat Jepun? Sebenarnya at the first place dia macam tak berapa. Saya masa tu, saya memang cari scholarship je. Sebab saya tahu keluarga saya tidak mampu untuk menanggung pembelajaran saya seterusnya lah. So apa yang saya buat waktu tu, saya cuba cari satu tempat yang ada scholarship. Dan scholarship itu saya tidak perlu bertanding dengan ramai sangat orang. Dan bila saya habis saja belajar, saya nak make sure kita dah berbeza sikit. Dia panggil ada unfair advantage berbanding orang lain. So waktu tu saya pilih, memang saya nak jadi engineer waktu tu. Saya pilih untuk bidang engineering. Bidang engineering kat Malaysia pun ada, kat US pun ada, UK pun ada kan, Jerman pun ada. Tapi apa beza semua budak tu lepas mereka grad? Saya fikir waktu tu kalau belajar kat Malaysia bahasa Inggeris, belajar dekat US pun bahasa Inggeris, UK pun bahasa Inggeris. Jadi bila grad nanti kita akan berlawan dalam satu kolam yang sama. Sebab kelebihannya hanya engineering saja kan, tak ada unfair advantage lain. So saya fikir kalau Jepun, company pun kat Malaysia banyak company Jepun. So kalau saya boleh ada extra power lah, kita super power, satu super power lain yang saya boleh jadi lain daripada orang lain, why not? So that's why saya try Jepun lah sebenarnya at the first place. Tapi nak kata macam kawan-kawan lain dekat Cakap Jepun kan, ramai orang macam di Jepun suka anime, suka manga kan. Saya dulu saya tengok Dragon Ball, tapi saya tak tahu Dragon Ball tu kategori manga anime. Saya tak tahu. Saya tahu dia kartun-kartun lah. Betul. Apa beza dia dengan Tom and Jerry, dengan apa beza dia dengan Mickey Mouse. Saya tak tahu. Yang saya tahu dia kartun TV2 yang saya tengok setiap petang kan. Itulah dia. Betul. Macam kita tengok Doraemon, Shinchan, kartun. Tengok kartun pukul 7. Rupa-rupanya ni anime rupanya. Yes, okay. So betul lah. Sebab kurang persaingan lah senang sikit nak dapat. Betul. Walaupun kena belajar bahasa Jepun, Sensei okey. Dia sebenarnya saya tidak menjangkakan bahasa itu terlampau susah. Dia macam ni. At the first place, saya masa form 1 saya dah belajar bahasa Jepun. Form 1 belajar, form 2, form 3, form 4. Sampai form 4 lah. Sebab dulu saya sekolah asrama yang sediakan sampai form 4 punya bahasa Jepun ni lah. Dan memang saya antara pelajar yang saya boleh bagi tahu dia corot lah. Pelajar corot. Memang teruk lah. Saya bukan tak suka bahasa Jepun. Even cikgu yang mengajar bahasa Jepun tu sangat bagus. Dan saya sangat suka dengan cikgu tu. Sampai kan kalau ada aktiviti-aktiviti kebudayaan, saya antara orang yang memang akan terlibat lah. Even masa saya form 3, kita ada terlibat dengan Hari Kebudayaan Bahasa Jepun. Kita wakil sekolah waktu tu buat presentation. Buat persembahan budaya Jepun. Saya menari-menari sikit lah waktu tu kan. Sampai menari pun saya buat. Padahal kita ni bukan suka menari pun. Tapi macam, cikgu tu baik. Cikgu tu sangat bagi saya boleh sebut nama dia, Chin Sensei. Super bagus. Lepas tu waktu tu pun ada seorang sensei lagi nama dia Ang Sensei yang datang kat sekolah saya.
Sangat bagus. So cikgu bagus. Kawan-kawan baik. Tapi saya tak tahulah apa lembab sangat saya waktu tu. Saya memang teruk bahasa Jepun. So bila saya nak sambung belajar dah habis SPM tu, saya rasa saya ada 4 tahun pengalaman dah ni. Mestilah saya ekstra cepat sikit pada orang lain kan. Tapi kusangkakan kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya ribut taufan di tengah hari. Auzubillah. Alhamdulillah pergi masuk. Ya Allah. Mula-mula saya ingat dia satu benda yang saya berani cakap lah, bahasa Jepun ini tak mudah, tapi kalau ada cara yang betul, insyaAllah dia lebih mudah. Dan yang paling penting sebenarnya kena ada mission yang sangat jelas lah kalau nak belajar bahasa Jepun. Kalau tak, memang dia akan jadi susah. Memang dia berhenti tengah-tengah jalan syahid. Memang dia syahid. Kalau hujan-hujan macam tu ribut taufan tu, kawan-kawan saya ramai syahid di tengah perjalanan waktu kita tengah persediaan tu. Tapi Alhamdulillah lawak kita memang kental lah kan. Enyak sampai. Tu tak ada orang lain. Salah sesi ni. Salah podcast. Okey, tadi saya cakap nak belajar kena ada semangat yang kuat. Kena ada memang orang kata big why. Masa tu big why sensei apa sebenarnya? Big why saya, dia tak ada big why dia jadi. Big why waktu tu dia tak adalah big why sangat, tapi dia adalah satu mission yang saya rasa saya tak nak kalah. So kalau saya berhenti, saya kalah sebelum exam terakhir. Sebab kawan-kawan saya ramai berhenti sebelum exam terakhir dah give up kan. So kita kata saya waktu tu memang dah redha dah. Kalau tak fly pun tak apalah. Even waktu tu saya ada join satu program dekat universiti yang sepatutnya tak boleh pergi. By right saya akan dikira ponteng. So saya memang, saya tahu hati saya dah macam 50-50 lah. Ni memang boleh fly ke tak boleh fly kan. So 50-50, tapi saya punya mission waktu tu adalah satu, saya ingat mak saya lah, kalau tak dapat pergi ni nak sambung mana. 2 tahun kita spend. Saya ada SPM je waktu tu. Orang lain dah habis matrik, dah masuk universiti semua kan. Kita ada SPM je kalau terjadi apa-apa lah. Nombor 2, waktu tu ini bagus untuk orang-orang yang bercinta ya. Kadang-kadang cinta ni dia positif lah. So dia ada satu malu lah kalau masa tu saya beritahu je lah Sesi maluan girlfriend masa tu girlfriend saya tak adalah girlfriend sangat, kawan perempuan yang paling baik dengan kita lah. Girlfriend lah senang cerita kan. Marah bini aku cerita ni sebab dia bukan dia. Masa tu saya tak kenal lagi bini saya ni, isteri saya sekarang. Dia dah masuk ke satu pusat pengajian yang agak power kat Malaysia. So lebih kurang route dia dah nampak lah kan. So kalau saya tiba-tiba tak dapat, malu sih. Malulah kita jatuh lah. saham. Kita lah anak jantan. So waktu tu itu antara benda yang saya rasa macam kalau tak dapat fly ni malu ni. So kadang-kadang saya rasa kita malu ni ada benda yang bagus lah juga kan. Demi pride kita. Tapi last sekali kena tinggal dengan dia juga. Sama je macam kau hajar tu. Tapi nasib baik waktu tengah belajar tu ada. So macam malu. Dan sebenarnya saya, ni cerita lebih pula tapi tak apalah. Dia berlaku masalah dekat-dekat nak fly tau, dekat-dekat nak exam. Tapi waktu tu disebabkan so called kena tinggal lah kena tinggal. Saya rasa macam tak apa, kau tengok aku fly nanti Jepun. Itu yang jadi pembakar semangat itu lah jadi sebenarnya. bakar semangat. Okay, semua bercinta bagus. So kena tinggal jadikan itu semangat pembakar. Jadikan semangat. So semua benda berlaku dalam hidup kita ni Allah dah tetap lah kan. Yang penting gunakan benda tu sebagai pembakar kepada benda yang lebih positif lah. Okay, baik. Okay, so sebenarnya saya belajar kat sana berapa tahun saya? Total belajar 4 tahun. Dekat 4 mana? tahun. Dekat Jepun. Dekat Jepun 4 tahun. 4 tahun. Okay, sepanjang 4 tahun tu ada tak macam apa benda yang saya rasa macam telah nak give up, ataupun sensei sebenarnya ada kena extend ke, ada kena repeat paper ke, ada tak? Saya okay. Alhamdulillah Allah izin saya masuk kos saya bersama dengan seorang lagi orang Malaysia. So kami berdua je dalam kos kami tu. Dan dia ni takdir Allah sangat pandai. Sangat pandai, sangat rajin, sangat baik. Saya boleh sebutlah nama dia. Hairusani nama dia, Sani. Sekarang ni engineer hebat lah dekat Kedah sana. So dia ni, bila saya masuk dengan dia ni masa first year je dia jadi top student overall dekat universiti saya tu. Kos kami tu yang lain Jepun pada pandai ni, dia top student. Saya jangan ceritalah, memang tak masuk nombor lah waktu tu kan. So kita ada basically, sebab tu saya sangat yakin kena kawan dengan orang yang bagus, kita akan jadi bagus juga walaupun kita ni teruk. So saya ada dia waktu tu yang kadang-kadang report dia dah siap kan, kita tak siap lagi. Bila kita nak tanya tu
dia jawab. So circle kita ni sebenarnya akan bantu kita banyak lah. Betul. Even first year saya okey lagi. Naik second year, first year saya repeat banyak paper. Kawan saya ni disebabkan dia cemerlang, dia tak repeat lah. Saya kena pergi kelas tambahan, dia tak payah. Malam-malam. Sebab biasa kelas tambahan ni malam. Yang cikgu lecturer buat kan dengan geng yang lemah ni. So kita macam orang lain boleh pergi main, kita tak lagi main. First year saya macam apa benda aku buat ni. Tapi bila saya dia stream, especially mathematics lah, waktu tu ada satu mathematics untuk engineering ni, dia panggil Bibung Sekibung punya punya kelas ni. Memang susah pun, kelas tu memang susah. Saya kena repeat. Saya kena repeat exam. So kena ada kelas tambahan, saya repeat exam. Tapi the best part adalah second year, bila kita ambil course yang lanjutan daripada course tu, saya dapat nombor 5 batch untuk exam tu. Wow. Tapi selepas kita teruk first, lepas tu saya tahu okay, saya kena belajar. Saya duduk depan sekali lepas tu sebab dia dah tak ada dalam kelas dengan saya. Bila dia stream, dia kelas budak-budak pandai, dia kelas lain. Saya kena masuk kelas lain. So kelas tu memang budak-budak main lah. Banyak budak-budak main. Budak-budak macam saya dulu. Jadi saya duduk depan sekali, saya make sure apa benda lecturer tulis saya salin. Faham tak faham nombor 2 salin dulu. Saya jumpa lecturer selalu. Saya dapat nombor 5 batch masa tu. So macam tu macam sebenarnya kita boleh buat, tapi circle environment dan juga apa kita nak ni lah. Itu kalau mathematics. Tapi kalau bahasa Jepun, sebenarnya hidup saya paling kalau kata paling teruk lah dekat Jepun masa belajar final year. Final year. Sebab FYP ke macam mana Sensei? Sebab FYP. Okay. Saya sebabkan result saya tak berapa cemerlang sangat. So masa third year tu kena pilih lab. Kena pilih kita nak masuk buat final project apalah. Dan final project ni akan dipecahkan ikut lecturer. So lecturer ni dia panggil lab lah. Lab dia ni, lab macam contoh dia ni buat robotics. Dia ni buat untuk bahan. Sebab dia mechanical engineering ni dia besar. Dia banyak cabang kan. So kawan saya tu dah ambil programming. Saya memang ambil bahagian, saya ada benda yang saya suka. Tapi disebabkan result saya tak berapa bagus, saya tak, lebih kurang tak berhak lepas untuk memilih lab sehingga yang pandai-pandai atas daripada saya ni pilih dulu. So last kali confirm lah lab paling orang tak nak. Bukan lab tu tak best, tapi lecturer dia super garang lah. Betul. Jadi saya masuk ke satu tempat yang saya rasa wah, lecturer tu bagus tau. Dia sangat bagus, dia sangat baik. Dia bukan baik lah, dia baik lah, dia baik, tapi dia sangat strict. So orang tak suka sebab kadang-kadang ramai orang yang masuk lab dia kena extend. So saya macam tak ada choice waktu tu, saya masuk. Doa je lah kan. Dan waktu tu memang every week saya kena buat presentation dekat dia. Dan setiap minggu, hampir setiap minggu juga akan dimarah, akan dikoyak report. Dan memang semua orang, satu batch saya tahu waktu tu, satu universiti saya tahu daripada budak first year sampai final year yang Game Malaysia ni akan tahu, kalau Rabu malam Haris takkan join mana-mana program. Sebab jumpa lecturer? Sebab bukan, saya akan ada dekat lab tu daripada pagi sampai ke Rabu malam, sampai pagi Khamis. Sebab pagi Khamis tu presentation. Saya kena siapkan semua benda lah. Saya kena buat eksperimen, saya kena buat report, saya kena buat presentation every week. Memang. Tapi saya rasa benda tu lah yang penyebab saya punya bahasa Jepun jadi sangat baik. Lepas tu presentation skill jadi sangat bagus. Dan disebabkan tu juga yang boleh kata setiap minggu rasa macam nak menangis ni. Nangis betul pun ada lah kan. Disebabkan tu juga, pengalaman pahit tu juga, saya rasa menyebabkan bila saya pergi interview, saya cerita benda-benda macam ni pada interviewer tu. Dan saya ceritalah pengalaman saya macam mana kat sana. Saya masuk lab macam ni. Saya ingatkan benda tu saya tengah buka aib kan. Tapi rupanya benda tu dia orang suka. Mungkin asbab tu dapat banyak peluang pekerjaan lah waktu sebelum grad waktu tu. Alhamdulillah. Tu benda tu lah yang membentuk Sensei kat sana lah. Betul. Kadang-kadang kita kena macam jatuh bawah dulu baru kita boleh bangun. Betul. Tapi tu pasal kesusahan Sensei, maksudnya daripada segi mental lah. Macam daripada segi, kita tahu Jepun ni ada gempa bumi, ada tsunami. Benda-benda macam tu Sensei pernah experience ke? Pernah. Dekat kalau masa saya third year nak masuk ke final year, itu adalah waktu tsunami melanda Jepun 2010 2011 macam tu. So waktu tu kita orang tengah makan kat kedai lah. Waktu tu betul-betul baru lepas Jumaat. Kan orang kata kiamat Jumaat kan. So baru lepas Jumaat, baru lepas semayang apa semua, pergi makan kat satu kedai halal ni, jauh jugalah. Tiba-tiba tengah makan tu bergegar.
Bergegar yang sangat kuat. Bila bergegar sampai orang kedai tu orang India lah, orang India Muslim. Dia lari keluar kedai dulu. Saya macam, wih kena lari ni. Bila lari tu dengan keadaan kereta pun berhenti. Itu first pengalaman lah. Rupa-rupanya dekat Sendai waktu tu dah tsunami. Tsunami datang. So dekat saya, masa tempat saya Yamanashi waktu tu memang itu kuat. Bila kita balik tu kan, bayang kita nak balik, perjalanan balik tu ke kita punya hostel tu, traffic light semua tak ada sebab blackout. Jadi dia punya chaos sikit lah. Kereta nak lalu, siapa nak pergi dulu. Nasib baik kat Jepun ni dia tak teruk sangat lah. So kita boleh lalu semua. Itu pengalaman pertama lah yang teruk. Dan pengalaman second yang teruk bila saya dah start kerja lah. Kerja duduk seorang-seorang. Masa tu kita ada geng Melayu. Tak apa, kau jadi apa-apa kau call mak aku gitu kan. Tiba-tiba gegar bumi rasa macam nak terbelah waktu tu. Dia tiba retak sikit. Kita dah macam, uish, adakah kita akan ditelan bumi. Waktu tu hari Jumaat kan. Memang takut lah waktu tu. Tapi waktu saya kerja, saya masuk ke tempat kerja yang memang gempa bumi ni berlaku hampir setiap hari waktu tu. Ada satu musim tu. Dan tempat tu berdekatan dengan tempat yang baru lepas kena tsunami lah. Minggu pertama tu saya takut lah, tengah tidur 3 pagi tiba gegar, kita bangun ready telefon kan. Tapi 2 minggu 3 minggu tu gegar tak gegar, saya tidur je lah. Saya kadang terbangun kan. Bangunnya kadang-kadang saya macam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama tidur balik. Macam tu je lah. Tapi okey. Faham. So ada ke benda yang kita kena prepare siap-siap untuk kita persiapkan diri daripada segi bencana alam ni sebenarnya? Okey. Sebenarnya dekat Jepun dia sangat efektif dari sudut memberi maklumat bencana alam. TV akan berbunyi. Cerita apa pun waktu tu, kalau tiba-tiba gempa bumi ke apa, dia akan keluar meow gitu. Telefon kita dia akan berbunyi. Dia akan hantar red alert lah, source lah. Tiba-tiba macam tang bunyi. So dari sudut tu saya sangat puji Jepun lah untuk SOP dia. So bahagian situ sebenarnya, if anything happen, yang saya tahu waktu tu adalah apa-apa pun bila kita duduk kat Jepun, jangan pergi dalam keadaan anda tak register dengan embassy Malaysia kat sana. Sebab kalau jadi apa-apa, mereka akan cari anda dan dia akan check anda okey ke tak. Lagi-lagi kalau kita kerja seorang-seorang ataupun duduk universiti yang seorang-seorang kan, tak ada komuniti ni, kena make sure kita sentiasa update kita punya rumah kat mana, apa semua dengan diorang, supaya apa-apa jadi mereka boleh cari kita. Itu sangat penting lah. Dan mesti kena ada komuniti yang kita rapat lah apa-apa jadi. Betul, sebab tempat orang kan. Tempat orang, betul. Faham. Okey, biasanya bila kita cakap pasal student ni, masa belajar ni, dia sinonim dengan masalah tak ada duit lah student. Sensei satu pernah rasa ke? Yang kedua, adakah masa tu sensei sampai tak ada duit nak makan nasi ke sebab beras susah nak cari ke? Mana tahu macam Malaysia sekarang beras susah nak jumpa. Kita kat Jepun dia tak, saya sedikit unfair lah juga kan cerita saya ni, sebab saya dapat scholarship. Cuma saya belajar tentang bahana keuangan ni awal juga. Sebab bila saya sampai Jepun tu, first year tu, kita dah dapat credit card. Bila credit card ni, kita boleh beli semua benda walaupun tak ada duit. Wow. Lepas tu masa tu 2008 saya kat Jepun, 2008. Online dekat Jepun sangat luar biasa. Kita beli ayam halal pun dekat online kan. So semua benda online. Jadi banyaklah benda yang rambang mata nak beli. Adalah beberapa perkara yang saya beli yang kelakar dia adalah sampai habis Grab, hutang saya tak habis kat kredit card. Saya masih hutang kredit card waktu tu. Tak ramai tahu lah ni kan. Sekarang dah habis ke Sensei? Habis. Nasib baik saya dapat kerja kat Jepun. So saya sempatlah bayar kredit card tu habis. Nasib baik tu. Kalau tak, saya rasa tak lepas lah. Memang saya tinggalkan hutang tu. Kalau hutang tu, ya hutang ni dosa kan. Memang confirm neraka. Itu bahaya lah. Itu betul-betul benda bahaya bila spending kat sana. Sebab kat sana terlampau banyak benda yang mudah dan best untuk kita try beli. Cuma dari sudut ada duit tak ada duit ni, satu, waktu belajar kat sana ada juga isu tak ada duit ni. Cuma kat sana sebenarnya saya tak tahu, dia mungkin tak lavish macam Malaysia. Kita makan sekali sehari je yang berat. Itu pun masak sendiri sebab makanan halal. So
Malam saya duduk 3 orang rumah saya. Rumah saya ni geng saya 3 orang kat rumah ni power lah. Nama rumah kami Jingu Jiju Takugok. Nama rumah. Alamat rumah. Ingat sampai sekarang. Susahnya nak sebut. Jingu dia 2 tingkat punya rumah tapi rumah samurai gila. Time musim panas dia panas gila, time musim sejuk dia sejuk gila. Okey. Dia rumah betul-betul samurai lah, rumah samurai. 2 tingkat. So rumah ni Jepun ni nama je 2 tingkat, kecil je sebenarnya. Lagi kecil daripada office kita ni. So saya duduk tu setiap malam kita rotate. Siapa masak. Jadi malam ni so kalau yang Kedah, yang Johor ni masak, dia akan jauh sikit lah laut dia. Kalau yang geng Perak ni masak, dia akan jadi rendang tok lah kan gitu. Okay. Kalau yang Kelantan yang tak apa reti masak ni masak, makan je lah apa jadi macam tu lah. Budu tu wajib lah ada. Budu saya tak ada stok masa tu. So memang nak beli online pun tak ada waktu tu. Memang kita selalu makan benda-benda yang boleh dibeli dekat market je lah banyaknya kan. Sebab kicap semua tu memang confirm ada sebab saya ada kawan Johor. Memang tak ada kicap tak boleh makan punya orang. Jadi kicap adalah benda wajib. Sampai saya pun dah jadi macam Johor sikit, dah jadi macam Perak sikit. Sebab kita macam tak kisah sangat. Cuma kalau saya masak tu kadang-kadang orang kata tak pedas. Itu biasa lah kan orang Kelantan masak. Tak pedas lah biasanya. Manis lebih. Tapi dah turn aku kau makan je lah gitu. Saya pernah masak lemak cili api, manis. Tapi saya suka. Versi Kelantan. Versi Kelantan lah, tak pedas langsung. Dia kata apa ni tak panas. Saya kata dah kalau kau banyak komplain masak sendiri. Ni turn aku makan. So dia macam tu lah. Kelakar jugalah kita belajar hidup bermasyarakat ni kan. Cuma kami jadi tak ada masalah kewangan. Satu, kita masak sendiri hari-hari, sekali makan memang banyak lah. Makan malam memang banyak. Tapi memang sekali makan je. Dan tak heavy sangat, tak adalah sampai 3-4 mata lauk. Biasanya sayur satu, lauk satu. Dengan nasi. Kalau nak nasi murah sikit, beli nasi Jepun. Kalau beli nasi Thai jadi mahal kat sana. Kena beli online. Okey. Beras Thai. So dia tak ada isu sangat. Dan sebenarnya kadang-kadang kita akan dapat barang mentah ni daripada jiran-jiran. Sebab kat Jepun biasa rumah mesti ada kebun. Dia ada kebun. Bila ada kebun, kadang dia bagi. Setiap rumah ada kebun? Dia memang ada kebun kecil kat tepi. Dia memang akan tanam. Macam kita kalau letak pokok-pokok bunga kan. Dia orang tak, dia akan tanam terung ke. Benda dia orang nak makan. Benda dia orang nak makan. So memang boleh kata semua tempat termasuk dekat bandar. Even masa saya kerja pun, saya dapat beras berapa plastik. Sebab dia ada ladang sawah sendiri. Jadi macam saya pergi tolong dia semua. Nak balik tu dia bagi 3, tak adalah guni tapi bukan plastik kecil lah. 3 plastik besar beras. Macam senang sangat tu. Memang style lah saya kat sana. Memang makanan bukan isu sangat dan menyebabkan kita tak habis duit lah. Faham. Sebab macam kat Malaysia ni, kita kan dah tengah orang kata ura-ura krisis makanan. Lepas tu kita baca kat scroll Facebook, scroll social media pun macam bersiap sedia start tanam start tanam sayur sendiri. So macam mana salah satu cara Jepun nak handle krisis makanan ni dengan tanaman sendirilah. Satu, mereka bab-bab sayur ni mereka memang ada sendiri. Even buah pun banyak yang tanam sendiri juga, buah-buah. Mungkin kalau mereka beri pun beras, dan beras dia orang ni ada teknologi yang menyebabkan penanaman tu jadi sangat efisien. Dia tak macam, saya tak tahulah, tapi tak sangat macam Malaysia yang ni, especially bandar too lavish on makanan. Jepun apa jenis makanan yang Jepun ada? Simple je makanan dia. Pergi mana-mana kedai itulah dia. Tendon. Betul, benda yang sama. Udang benda sama je kan. Pergi restoran Jepun mana-mana dia tak ada tiba-tiba yang kat sini saja ada Maggi Milo. Contoh. Dia tak ada pelik-pelik macam Malaysia. Jadi bagi saya dia tidak akan ada masalah sangat dari sudut makanan, sebab mereka pattern makanan dia standard dan saya tak pasti sangat bahagian keterjaminan makanan dia orang, tapi saya tak rasa dia seteruk kita lah. Even kalau kita kata beras Jepun kan, kenapa orang panggil beras Jepun? Sebab dia memang datang daripada Jepun. Beras Thai ada kan? Beras Thai ada. beras wangi Malaysia pernah dengar tak? Beras Malaysia tak ada. So kita sebenarnya tak ready dengan support pertanian kita untuk support orang kita sendirilah. Itu benda tu bahaya. Bagus sebenarnya bila kita kita sampai ada ini tembikai Malaysia ataupun ini sayur Malaysia, ini sayur. Kalau kat Jepun mereka sangat famous dengan ni tau. Setiap prefecture ataupun negeri lah
akan ada dia punya Signature food dia. Contoh kalau beras, akan ada beberapa tempat dia akan tulis ini beras. Contohlah beras Kelantan. Dia akan tulis beras Kelantan. Ataupun sayur tu dia akan tulis sayur Kelantan. Kalau kat sini mungkin kalau yang pelik-pelik pun strawberry Cameron ataupun betul. jagung Cameron kan. Tapi dia tak ada packaging sampai tulis sayur jagung Cameron. Dia tak commercialize benda tu lah. Sampai kan orang pergi sana nak cari sayur Kelantan ni macam itulah kalau kat Jepun. Contoh kalau ada setengah tempat tu Iwate contoh kan, dia ada sayur Iwate, dia ada budo ni apa anggur Yamanashi. Orang nak try. Peach Yamanashi. Orang kena try. Sebab ini dia punya sembong dia apa? Tokucho apa dia? Tokucho ni. Tokucho maksud dia Ikon dia ke? Signature dia ke? Signature dia. Okay. Tokucho dia signature dia. Malaysia kita tak ada benda tu. Even beras kincan ada kan? Tapi tak pernah kita pergi kedai yang betul tulis ini beras kincan. So dia tak ada sense of sentimental value dalam produk tu lah. Tu sayang lah Malaysia. Betul. Cuma yang kalau saya tahu macam durian tu dia memang special dekat Belah Perak sana. Perak, kalau durian Perak, durian Penang ada durian Penang, durian Rauk, Musangking Rauk. Betul. Itu pun sebab benda tu dah sampai ke luar negara. That's why dia punya branding tu cantik. Tapi yang barang-barang lain ni saya sangat percaya dia banyak benda yang contoh saya ambil contoh yang paling saya baru tahu. Cili kering Kelantan punya tak pedas. Betul. Kalau guna cili Kelantan dia memang tak sama dengan Negeri Sembilan punya kepedasan. Dia betul. tak boleh capai level tu. Betul. Tapi kalau kita pergi kedai, dia campak cili sama je. So kita tak tahu. Saya pernah masak nasi lemak dekat Jepun. Saya pakai cili kawan saya beli daripada Perak lah, dia bawa kan. Pedas dan haram. Tapi saya tengok exactly cara saya buat adalah mak saya buat kat rumah. Kenapa mak saya buat tak pedas? Benda sama, rebus dulu kan. Lepas tu blend apa semua. Mak aku buat tak pedas, apa aku buat pedas, apa salah dia kan? Gula dah letak banyak gila, tak panis-panis. Rupanya cili dia beza. Tapi disebabkan awareness ataupun mungkin branding. Dan sampai hari ni kalau Cik Noni tanya orang duduk bandar KL, dia tak tahu pun beza dua tu. Betul, kalau cili hijau yang Kelantan punya warna hijau cerah. Kat sini dia gelap kan nasi kan. Dekat nasi kerabu tu. Okey. So saya percaya yang kita punya viewer, follower, student sebenarnya banyak yang bercita-cita nak sama belajar kat Jepun. Tapi mereka tak tahu, satu tak tahu cara, tak tahu jalan dan tak tahu nak kena prepare apa. Yang ni Sensei ada macam beberapa saranan ke untuk mereka untuk belajar ke Jepun. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Nak belajar kat Jepun, number one, kalau boleh berusaha awal, maksudnya dekat SPM tu dah berusaha, insya-Allah ada scholarship yang menanti anda. Kalau tak dapat scholarship yang itu, sebenarnya ada 80 scholarship yang disediakan untuk belajar ke Jepun, untuk sama belajar ke Jepun. Tapi yang ni mungkin Tuan Hakimi Hakimi Sensei lebih detail lah tentang perkara ni. Boleh je datang kat Jepun untuk kita cerita. Set appointment. Set appointment sebab 80 ni dia banyak kategori. So kalau cerita semua pun mungkin tak banyak yang tak related dengan kita kan. Itu satu scholarship. Nombor dua, belajar ke Jepun ni sebenarnya kalau saya tengok bangsa lain selain daripada bangsa Bumiputera, sebab scholarship ni banyaknya kat Bumiputera je kalau kat Jepun ni. Tapi banyak tak bangsa lain dekat sana? Ramai je. Ada India, ada China kat sana, Chinese kan. Dan saya ada kawan Chinese, 2 orang waktu saya belajar dekat Yamanashi dulu. Mereka ni self-sponsored. Tapi yang saya sukanya diorang ni, diorang hanya disponsor tiket pergi dan duit survive bulan pertama, bulan kedua je. Yang lain mak bapak dia kata kau usaha sendiri. And saya memang tengok lah mereka ni, nak kata mereka ni struggle. Yes, dia orang struggle juga untuk kerja part time. Tapi the best part, dalam masa 4 tahun aku, kalau tanya saya siapa yang benefit paling banyak adalah mereka ni. Sebab dia buat part time, dia pergi mingle dengan orang. Makan sama, dia masak, dia boleh makan luar banyak sebab makanan haram banyak kan, dia boleh makan. Tapi dia masak sama je macam kita masak juga. Tapi dia, maksudnya life kita sama, kita kena masak, sama-sama masak. Kita pergi main bola sama-sama, kita pergi main badminton sama-sama. Tapi mereka disebabkan ada desakan untuk survival, dia buat part time lebih banyak daripada geng-geng Malaysia ni. Geng-geng Malaysia pula, dia orang Malaysia juga, geng-geng Melayu ni. So menyebabkan mereka punya learning curve dia sangat cepat.
masa final year tu, jangan cakap final year lah, second year you dah nampak lain. Dia punya level kematangan dia. Sebab dia mingle, bila dia kerja, dia mingle dengan orang tua. Kita duk mingle dengan budak-budak. Dia mingle dengan orang tua. Lepas tu kadang-kadang dia weekend ke apa, kalau waktu dia orang free ke apa, dia akan keluar dengan orang-orang tua ini. Lain, cara fikir akan jadi lain, matang dia lain, dan most of them akhirnya berjaya buka bisnes sendiri. Sebab daripada dia orang, contoh dia orang kerja part time kat situ, owner tu nampak, wah dia ni bagus lah, orang Malaysia boleh cakap English pula tu. Lama-lama bila dia mencari partner untuk venture dekat Malaysia, dia nak offer siapa? Dia offer lah yang semangat. Betul. Semangat ni. Orang Malaysia kebanyakan pergi buat orang Melayu kebanyakan yang pergi buat part time. Ni bukan nak offer Melayu tau, tapi ni hakikat waktu saya dulu lah. Kita selesa kita ada scholarship, kita nak tambah duit je, nak beli kereta ke kan, yang geng-geng bercinta tu nak pergi dating lebih sikit, kena ada duit part time. Jadi dia punya mission lain. Dia lain. Bila kita berada masih dalam comfort zone, memang di situlah saya nampak orang yang lama sangat dalam comfort zone, bila kita tengok 2, 3, 5 tahun, dia akan jauh beza dengan orang yang betul-betul tidak comfort dengan hidup lah. Even kawan saya tu, dia patah kaki tau. Main bola, kita orang main bola sama-sama, patah kaki. Patah kaki adalah satu benda yang sangat teruk untuk dia sebab dia tak boleh pergi kerja. Tapi waktu tu dia start explore work yang tak perlu keluar pula. Dekat online kan macam-macam. Betul. Kita kenapa tak explore bisnes online waktu tu dekat Jepun, padahal banyak je opportunity kan. Tapi kita selesa lah waktu tu. Dia tak selesa. Ngalah sekali dia yang ke depan. Dia yang sukses kan. So kadang-kadang terlampau selesa ni bahayalah. Bahaya. Itu benda yang padahal tanya macam nak pergi sama belajar kan. Cuma saya nak beritahu ada peluang untuk pergi sama belajar dengan self-sponsored. Tapi tak perlu pun anda betul-betul ada duit banyak. Yang penting parents boleh buktikan dia ada juga simpanan lah, biasanya EPF. Ada EPF pun dah cukup. Ada dalam 70,000 EPF campur mak dengan ayah, dah boleh hantar dah anak. So kalau mak ayah 70,000 ni, kalau gaji mak ayah katalah 3,000 ke sebulan, campur 2 orang, dah jadi mak ayah yang anak umur macam tu, InsyaAllah cukup dah 70,000 campur mak ayah. So sebenarnya boleh kata hampir semua orang boleh kerja pun dengan self-sponsored, tapi dengan syarat anak tu kena kuat lah. Dan saya tengok bangsa yang survival ni adalah bangsa-bangsa yang memang tak ada sangat, dia panggil apa bukan dimanjakan, tapi tak ada sangat, ni tengah tembak di sini juga kan, sebab kita dimanjakan lah dulu lebih kurang. Dia tak ada sangat kelebihan-kelebihan yang orang lain tak dapat lah. Okay. Sensei dulu ada buat baito ke? Sebab kita kan orang nak cari duit lebih. Boleh ke buat baito masa degree? Boleh. Sebenarnya kita ada limit berapa jam sehari dan berapa jam sebulan yang kita boleh buat baito based on kita punya visa lah. So memang kita boleh buat baito. Siapa saja yang sama belajar ke Jepun memang boleh buat baito. Sama macam saya beritahu yang kawan Chinese saya tu, pergi sana dia buat baito tu, dia buat part time tu legal. Maksudnya memang halal lah, memang dibolehkan. Even dia orang ni bila dia orang perform, bos suka, dia orang boleh buat lebih daripada tu tau. Ikut rules Jepun tak boleh. Tapi bila bos suka, kita nego pula dengan bos, boleh tak bos, kita nak buat lebih sikit je ni. Bos okey je. So saya pun pernah buat part time, cuma saya banyak kisah-kisah sedih lah sikit bila kita tak berapa nak pandai bahasa Jepun ni. Sebab tu saya buat kelas cakap Jepun ni, saya buat redefine education experience. Sebab saya mungkin lulus on paper kan, tapi bila sampai sana saya tak tahulah kenapa banyak interview saya pergi saya tak dapat. Tak boleh bercakap. Dia bukan tak boleh bercakap, saya rasa saya dah sembang lah. Cuma mungkin gagap-gagap sikit kan, muka tak apa nak yakin waktu tu. Even sesimpel-simpel kerja macam kerja yang hantar surat khabar. Bukan hantar surat khabar, dia macam dia kerja ni tengah malam. Kita akan dapat surat, kita kena letak ikut postcode. Sebab nanti postman akan datang ambil, ataupun dia akan post ke, kalau daripada situ dia akan ambil postcode ni, dia akan post ke postcode tu lah untuk postman sana hantar kan. Itu kira tak payah bahasa Jepun pun. Tahu nombor je. Tahu nombor je kan, nombor postcode. Nombor pula bukan tulis dalam bahasa Jepun, dia tulis nombor betul. Betul. Itu pun tak lepas. Yang paling kelakar dia, satu batch saya 7 orang, batch kami 7 orang. 6 orang dapat, saya seorang tak dapat. Dia macam level macam kalau dalam 7 ni paling teruk aku lah. Sebab tak dapat. Tapi saya buat baik tu dengan kawan-kawan saya lah. Sebab dia orang kena hantar pergi kerja, saya seorang jadi lesen.
Jadi kau bayar aku hantar kau kerja, aku ambil kau kerja. Okay, so pandai buat duit kat situ pun Pandai buat satu hal duit, juga. survival jugalah kan. Tapi saya buat yang tu yang saya tak dapat lah. Yang saya dapat adalah tapi itulah kadang-kadang Allah susun yang terbaik untuk kita lah, saya rasa. Saya dapat kerja yang konsert punya baito. Oh. Saya buat kerja waktu tu, tapi dia kerja dia sangat tak tetap tau. Tapi kat Jepun ni memang sentiasa ada event lah. Cuma event dia takkan pergi kat satu tempat. Sekejap naik ke area Gunung Fuji, sekejap pergi ke area Tokyo, sekejap pergi dekat Saitama. Mana saja ada event, mana saja ada konsert yang perlu set up event, dia akan message saya, Aris, nak tak kerja ni? Dan gaji dia besar banding dengan yang tadi tu kan. Per hour dia sangat mahal. Betul, konsep orang bayar tiket dah berapa. Per hour saya lebih daripada sekali trip lah sehari saya bekerja lebih daripada RM500. Oh, banyak sehari sih. kerja. Banyak. Dan the best part, saya pergi kerja, dia bukan pergi dapat duit je. Makanan dia akan bagi. Kalau contoh saya pernah buat satu event dekat tengah-tengah Fuji, dekat area Fuji tu, Gunung Fuji tu, dekat area sana, sejuk waktu tu. Saya diberi kasut Nike, jaket Nike sebab kru semua kena pakai Nike sebab event larian Nike. Oh. Dapat kasut free, jaket free, mahal tu. Memang branded punya dapat senang je. Sebab dia nak jaga ni kan. Memang saya sangat seronok, tapi memang penat lah, super penat lah. Bayang nak kena gulung wayar yang berapa ekar punya event konsert yang wayar penuh tu nak kena gulung. Tapi memang best, experience ni sangat best. Dan saya pergi ke banyak tempat. Dan bila setiap kali saya nak pergi baito tu, saya kena kumpul dekat office dia, dekat dengan universiti saya. Kita akan naik van ramai-ramai. So waktu tu akan sembang orang tua. Ada orang tua yang memang sangat fasih bahasa Inggeris. Sebab dia memang akan balik Jepun, buat baito tu sebulan 2 bulan, dia akan pergi overseas balik. Duit habis dia balik, dia buat baito balik. Ada orang hidup macam tu. So saya kenal macam, ada orang hidup macam gini. Dan dia ada master yang pakcik tu. Sebab dia boleh cakap bahasa Inggeris dengan baik semua kan. Saya kata, kat mana? Dulu duduk Canada. Saya macam, power lah. Tapi dia tegur saya sebab dia faham perasaan foreigner dekat negara ni kan. Jadi best. Saya jumpa dengan ramai orang-orang yang pelik-pelik. Even sampai tu makan, lepas biasa event dia bagi makanan bento. Bento ni biasa dia akan bagi yang daging lah sebab perlukan tenaga. Sedih dia, saya memang tak boleh makan lah. Tak halal. Tak halal. Saya pernah tanya kenapa tak ada ikan. Dia kata, kita buat kerja berat ni, apa bagi ikan dekat tim kan. Mesti kena bagi daging. Memang daging dia akan bagi itulah. Babi dan sebagainya. Sebab tu memang tenaga, sumber tenaga. Jadi saya ni bila dapat tu, cuma bagus bento Jepun ni kan dia asing-asing. Jadi bila dapat tu, pakcik-pakcik yang memang dah tahu saya Islam semua ni, dia memang akan offer saya sayur-sayur dia orang dengan telur. Biasa ada telur kan, telur yang dia macam telur goreng tapi yang kuning semua tu kan, Jepun punya style kan. Mereka akan bagi telur kat saya dan mereka akan ambil daging-daging tu. Benda tu pun selepas 2-3 kali baito saya pergi. Kali pertama saya pergi tu, saya makan nasi je. Nasi je lah yang boleh. Nasi yang boleh dengan sayur sikit tepi tu. Dia tanya saya, kenapa tak makan? Diet ke apa kan? Kalau tak nak bagilah kat orang kan. Saya pun bagilah. Lepas tu masa balik tu dia orang nampak saya penat kot. Dia kata, tadi suruh makan tak nak makan dalam van. Diorang tak tahulah masa tu yang masa tu saya halal. tak bagi tahu saya. Diorang tak aware dia halal ke tak ni waktu tu kan. Okay. So waktu tu bila nak balik tu baru saya bagi tahu. Sebenarnya saya, sebab dia orang perasan saya solat. Solat ni biasa lepas makan lah, makan lapar ke bulu, makan dulu baru solat. Dia perasan saya solat lepas saya bagi makanan kat diorang tu. Lepas tu dia tanya, tadi buat apa? Saya kata semayang. Semayang. Agama lah, kira agama. Saya kata agama lah. Agama apa? Saya kata Islam kyo, agama Islam. Apa ni, saya cerita lah Nabi Muhammad yoga insya sikit kan, semua sikit. Lepas tu dia lain kali kalau nak semayang bagi tahulah kan. Sebab masa saya tengah semayang tu rupanya ramai orang macam, tengah buat apa tu, Muhammad tu tengah buat apa tu, tiba-tiba naik turun. Ingat buat ritual apa lah. Ritual apa kan. Entah, dia orang takut juga sebab waktu tu memang famous dengan Taliban, famous dengan teroris kan. So dia takut juga tiba saya habis semayang, Allahu Akbar, jihad, mampu bunuh orang semua. Dia takut juga benda tu. So dia cerita kat saya lah, manager dia cerita kat saya. Saya cakap, okey, saya semayang, saya solat semua. Saya kata lah tak ada masalah. Saya memang, kita solat ni pun 5 minit je semua kan. Dia kata tak ada masalah, awak solat waktu rehat. Cuma waktu tu lah dia tanya, Islam datara butaniku damai dah show. Dia kata tak boleh makan babi kan. Dia kata saya tak boleh makan babi. Okey, daging lain boleh makan? Saya kata boleh makan tapi yang halal.
halal ni kebanyakan yang dekat Jepun tak halal. Dia tak faham sangat waktu tu. Cuma saya beritahu dia senang cerita, daging je saya tak makan. Ikan saya boleh. So lepas daripada tu management bincang, tapi dia tak boleh juga bagi saya special bento saya saja. Cuma bila semua orang tahu, lepas tu lah saya dapat telur dan mereka dapat daging saya. Dapatlah protein yang Dapat secukupnya protein Sensei. secukupnya. Kuat lah, kotak saya ketar tau. Saya ingat yang malam yang diorang tegur saya yang penat tu adalah malam tu hujan. Kita buat dalam keadaan hujan dan sangat sejuk. Memang lapar. Memang lapar. Memang saya buat semua tu. Saya asyik minum air semua kan. Minum air ni masalah nak terkencing je kerja kan. So memang diorang kata macam tak penat kan. Nampaklah saya penat dalam van tu memang. Itu kan. Lepas bila keadaan tu lah yang akhirnya mereka, dia jadi kikak, dia jadi penyebab. Dia tanya saya kenapa apa semua tu lah kan. Cuma nak katanya memang protein tu perlulah waktu buat kerja-kerja macam tu. Memang penat. Saya kurus dulu kat Jepun, handsome. Kurus. Sekarang pun kurus Sensei. Sekarang tutupkan bantal lah. Dulu confident. Okay, Alhamdulillah, pengalaman yang sangat menarik. Saya pun baru first time sebenarnya dengar pengalaman event crew Hari Sensei ni. Sebelum ni beliau tak pernah cerita yang bab ni lah. Okay, dan saya pun percaya yang sebenarnya ramai kita punya viewer, kita punya follower dah banyak dapat input lah, insyaAllah. Tapi last lah Sensei, untuk orang yang macam contohlah anak Sensei nanti akan besar, akan masuk universiti, adakah Sensei akan galakkan dia belajar kat Jepun nanti? Okay, soalan ni menarik juga ni. Saya adalah orang yang saya rasa lah, ni pun mak saya pun macam ni juga. Saya memang akan tak nak tengok saya galak atau tak. Saya akan tengok anak saya tu nak ke mana. Kalau betul dia nak ke Jepun, saya akan support 100%. Tapi kalau kata tiba-tiba kita K-pop macam tu lah kan, tak tahulah kan. Tapi contoh kalau anak saya tiba-tiba nak belajar tahfiz ke, nak jadi chef ke kan. Wife saya sekarang duduk ni lah anak saya, sebab anak saya suka makan. Dan setiap kali wife saya masak je dia macam nak tolong. Dia macam nak tolong, dan dia kalau dia bau je, mama masak apa? Padahal bau tumis bawang. So dia memang sangat suka makanan. Dia kalau dia makan makanan sedap tu, muka dia tu priceless lah. Dia macam sedap, macam lakon iklan tau. Okay. Dia memang appreciate lah. So saya pun selalu juga kadang-kadang suruh dia check lah apa yang dia suka kan. Dia selalu cakap juga dia nak jadi chef. Tapi budak biasalah, time makan suka jadi chef, time anak cikgu dia ajar PJ nak jadi cikgu PJ. Dia mana yang dapat dekat dia kan. Tapi saya sangat yakin, macam saya sendiri contoh, waktu saya SPM, lepas habis SPM kita ada kursus kerjaya kan kat sekolah lah. So saya ada buat psikologi test. Result saya waktu tu jadi cikgu. Result saya. Tapi disebabkan kepala otak saya waktu tu apa barang jadi cikgu kan. Kurang-kurang engineer result macam ni, kurang-kurang lah macho punya yang cool-cool kerja lah. Cool lah kan. Sebab pakcik-pakcik saya dulu yang cool-cool ni engineer kan, cool. Saya memang nak jadi engineer lah. Tapi last sekali hari ni jadi cikgu balik. So saya telah melambatkan proses. Tapi saya yakinlah semua benda ni proses lah kan. Akhirnya kita jadi macam cikgu ni based on pengalaman-pengalaman kita sebelum ni. Tapi kalau kita boleh pendekkan masa tu lah contoh kan, mungkin dia lebih baik. So kita tahu dulu kekuatan, kita tahu dulu kelemahan. Kita sekarang kan banyak orang maklumat banyak yang kita boleh tahu apa peluang yang ada. Dulu saya tak tahu banyak benda. Sampai kan saya antara benda yang saya macam menyesal, bukan menyesal lah, tengah-tengah masa tengah belajar bahasa Jepun 2 tahun tu. Dulu saya ni geng-geng, dia panggil pasukan debat sekolah lah. Pasukan debat sekolah. Kita adalah beberapa kejayaan yang kita ada kat sekolah dulu. Tapi saya ada kawan-kawan lain yang ada pasukan debat sekolah lain ni. Budak-budak debat ni semua masuk law. So bila saya masuk persediaan engineering Jepun ni, Jangan terkejut. dia orang macam Haris nak jadi engineer. Saya macam nak jadi engineer lah. Kau ambil apa? Law Lepas tu ada yang ambil ekonomi. Saya dulu pun bila kita berdebat kan ada cerita ekonomi, politik, sosial. Ekonomi datang apa ni? Kerja apa nanti ni? Saya tak ada langsung maklumat tu. Tapi bila saya masuk persediaan tu, saya mingle dengan budak universiti semua. Budak debat masuk law bagus. Boleh meneruskan keteraan itu kan. Masa tu saya mula ada bibit-bibit menyesal lah. Baik jadi lawyer je. Adakah aku di jalan yang benar?
ya Allah siratul mustaqimnya mana? Masa itulah kan. Mana jalan lurusnya masa itulah. Tapi last sekali saya sangat yakin Allah letak sesuatu, Allah mulakan, Allah hidup kita ni Allah dah tetap dah sebenarnya. Dan benda tu adalah yang terbaik untuk kita, dengan syarat make sure kita do the best apa yang Allah letak kita waktu itulah. So memang last sekali sekarang memang kawan-kawan saya yang ambil law ni siap dah ada law firm apa semua sekarang kan. Dan saya sekarang ni sedikit pun tidak menyesal saya tidak Tak ambil law. Walaupun even waktu kat Jepun pun saya macam bestnya law. Macam tu lah kan. Dengar result tengah teruk waktu tu, kena kelas tambahan. Ui, patutnya aku ambil law ni, patutnya aku ambil law tak kan. Tapi sebenarnya Allah dah susun. So percaya je lah root kita ni. Sama macam anak saya, adakah saya akan support tak ke Jepun? Saya percaya pada root itulah. Tapi kalau orang tanya saya negara mana yang saya suggest untuk pergi, even pada anak saya sendiri, saya akan beritahu Jepun lah. Jepun. Sebab dia bukan negara mudah. Tapi kalau survive kat sana, InsyaAllah dia balik tu dia akan jadi orang yang lain. Orang yang lebih luar biasa, insyaAllah. Faham, betul. Okay, so Alhamdulillah kita sampai kat sini je kita punya sesi podcast pada kali ni. Dah dapat banyak input daripada Haris Sensei, dah cerita macam-macam pengalaman Haris Sensei, yang sedih ada, yang bercinta ada. Bahaya tu. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi kat sesi akan datang Sensei. Okay, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab Sensei sudi datang ke sesi podcast pada hari ini. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane.